Selamat sejahtera murid-murid. Jom belajar sains bersama Cikgu Yas. Topik kita pada hari ini adalah gerak balas terhadap rangsangan. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian. Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan. Tahukah murid-murid, semua benda hidup bergerak balas terhadap rangsangan yang wujud di persekitarannya? Terlebih dahulu, mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan. Rangsangan adalah suatu perubahan yang berlaku dalam persekitaran. Apakah pula yang dimaksudkan dengan gerak balas? Gerak balas adalah tindakan yang diambil atau dilakukan terhadap suatu rangsangan. Organ deria adalah organ yang membantu kita sedar atau mengesan suatu perubahan yang berlaku di sekeliling kita, iaitu rangsangan yang wujud dan memberi gerak balas tertentu terhadap rangsangan tersebut. Apakah organ deria yang terlibat dalam gerak balas terhadap rangsangan? Organ deria yang terlibat dalam gerak balas terhadap rangsangan adalah telinga, mata, lidah, hidung, dan kulit. Manusia mempunyai 5 organ deria. Setiap organ deria mempunyai fungsinya yang tersendiri. Mata. Deria bagi mata adalah penglihatan. Hidung. Deria bagi hidung adalah bau. Lidah. Lidah digunakan untuk mengesan rasa. Telinga. Telinga adalah untuk pendengaran. Dan yang kelima adalah kulit. Kulit adalah untuk deria sentuhan. Mari kita fahami dengan lebih jelas fungsi setiap deria. Deria penglihatan. Mata adalah organ deria yang membolehkan kita melihat dengan kehadiran cahaya. Cahaya adalah rangsangan untuk deria penglihatan. Apabila cahaya yang memasuki mata terlampau tinggi, pupil pada mata akan mengecil agar cahaya yang memasuki mata akan mengurang. Ini kerana cahaya yang terlampau banyak yang memasuki mata akan merosakkan retina mata dan boleh menyebabkan buta. Deria bau. Hidung adalah organ deria yang digunakan untuk mengesan bau. Deria bau adalah deria yang boleh mengesan rangsangan yang dihasilkan oleh bahan kimia yang bergerak melalui udara. Bau yang lebih kuat akan lebih mudah dikesan oleh hidung berbanding dengan bau yang kurang kuat. Deria rasa. Lidah adalah organ deria yang berfungsi untuk rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah boleh mengesan berbagai jenis rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa masam, dan rasa masin. Permukaan lidah juga dapat merasakan panas, sejuk, kasar, dan halus. Deria pendengaran. Telinga adalah organ pendengaran manusia.
Deria pendengaran adalah deria yang boleh mengesan sumber bunyi yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Deria sentuhan. Deria sentuhan menggunakan kulit sebagai organ deria. Rangsangan yang diperlukan adalah haba, sejuk, sakit, tekanan dan sentuhan. Setiap rangsangan itu akan dikesan oleh reseptor yang khas. Pada kulit, terdapat reseptor yang boleh mengesan kehadiran haba, mengesan rasa sakit, mengesan keadaan sejuk dan mengesan sentuhan ataupun tekanan. Jadual ini menunjukkan organ deria, deria dan rangsangan yang terlibat bagi setiap organ deria. Mata mempunyai deria penglihatan dan ia bergerak balas terhadap cahaya. Telinga mempunyai deria pendengaran dan rangsangannya adalah bunyi. Bau pula adalah deria kepada hidung dan ia bergerak balas terhadap bau yang terdapat di udara. Rasa adalah deria bagi lidah dan ia bergerak balas terhadap rasa manis, masam, masin dan pahit. Sentuhan pula adalah deria kepada kulit dan ia akan bergerak balas terhadap sentuhan, tekanan, sakit, haba dan sejuk. Mari kita mengenal pasti rangsangan dan gerak balas dalam setiap situasi yang ditunjukkan. Perhatikan situasi 1, murid-murid. Apakah yang sedang kamu perhatikan? Bolehkah kamu mengenal pasti rangsangan dan gerak balas daripada gambar rajah yang ditunjukkan? Apakah rangsangan yang terdapat dalam situasi 1? Ya, rangsangan di sini adalah bau masakan. Manakala gerak balasnya adalah tindakan menghidu. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan pula situasi 2 dan situasi 3. Lihat pada situasi 2. Perhatikan gambar rajah yang diberikan. Apakah rangsangan yang terdapat pada situasi 2? Dan apakah gerak balas yang telah ditunjukkan? Dalam situasi 2, rangsangannya adalah rasa sakit apabila gadis itu tercucuk duri pada pokok bunga ros. Manakala gerak balasnya adalah segera menarik tangan. Bagaimana dengan situasi 3, murid-murid? Rangsangan dalam situasi 3 adalah bunyi petir, manakala gerak balasnya adalah terkejut. Sekarang, mari kita perhatikan pula situasi 4. Apakah rangsangan dan gerak balas yang terdapat pada gambar rajah dalam situasi 4? Dalam situasi 4, rangsangannya adalah bau busuk yang datang daripada stokin yang telah dipakai. Manakala gerak balasnya adalah menutup hidung. Perhatikan pula situasi 5, murid-murid. Perhatikan dengan teliti gambar rajah yang diberikan. Kenal pasti rangsangan dan gerak balas yang terlibat. Dalam situasi 5, rangsangannya adalah haba yang datang daripada api dapur. Manakala gerak balasnya adalah
melepaskan kuali panas. Apabila tangan terasa panas, tangan akan segera melepaskan objek panas yang sedang dipegang tersebut. Cuba perhatikan situasi 6. Cikgu pasti murid-murid pernah mengalami perasaan ini. Apakah rangsangan dan gerak balas yang terlibat dalam situasi 6? Rangsangan di sini adalah rasa masam, manakala gerak balasnya pula adalah mimik muka yang ditunjukkan ataupun mengerutkan muka. Adakah gerak balas terhadap rangsangan penting kepada manusia? Mari perhatikan 3 situasi yang diberikan ini. Situasi 1, situasi 2, dan situasi 3. Ramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak bergerak balas terhadap rangsangan dalam setiap situasi. Sekiranya wanita dalam situasi 1 tidak bergerak balas terhadap rangsangan, wanita tersebut akan ditimpa kemalangan. Dalam situasi 2 pula, sekiranya pemuda itu tidak dapat mengesan bau asap, kebakaran yang lebih teruk akan berlaku. Dan dalam situasi 3, sekiranya para pemandu tidak bergerak balas terhadap bunyi siren daripada ambulans, kemungkinan pesakit dalam ambulans tidak dapat diselamatkan. Kesimpulannya, gerak balas terhadap rangsangan sangat penting dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kecederaan, menyelamatkan nyawa, dan untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi. Terdapat beberapa tabiat yang boleh mengganggu gerak balas manusia. Yang pertama, meminum arak. Arak ialah sejenis minuman beralkohol yang boleh menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Oleh sebab itu, gerak balas peminum arak menjadi lambat apabila menerima rangsangan kerana organ derianya telah terganggu. Yang kedua adalah menghidu gam. Gam ialah sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan seseorang yang menghidunya akan berhayal dan ketagih. Bahan kimia yang terkandung dalam gam boleh menjejaskan fungsi organ deria dan otak seseorang penghidu gam. Oleh sebab itu, gerak balas akan menjadi lambat ketika menerima rangsangan. Dan yang ketiga adalah menyalahgunakan dadah. Dadah ialah bahan yang digunakan sebagai ubat. Walau bagaimanapun, terdapat juga dadah yang disalahgunakan seperti ubat batuk atau pil ekstasi yang boleh menyebabkan seseorang akan berhayal atau tidak sedarkan diri dan ketagih. Oleh sebab itu, gerak balas seseorang penagih dadah akan terganggu apabila menerima suatu rangsangan kerana organ derianya tidak dapat berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, tabiat meminum arak, menghidu gam dan menyalahgunakan dadah boleh memberikan kesan buruk kepada manusia. Sekian dulu pembelajaran kita pada kali ini. Diharapkan
semua murid-murid dapat memahami dengan jelas isi kandungan topik kita pada kali ini. Selamat berjumpa kembali dalam kelas pembelajaran yang akan datang.